Selamat datang dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam subjek pendidikan moral tingkatan 3. Untuk hari ini, kita akan masuk dalam bidang yang ketiga, hubungan antara diri, komuniti dan masyarakat. Bidang ini membincangkan pentingnya mewujudkan hubungan yang baik antara diri murid dengan komuniti dan masyarakat. Bidang ini bertujuan untuk memberikan kefahaman tentang hidup bersatu padu dalam kepelbagaian, menghargai perkhidmatan awam, menyayangi alam sekitar dengan mengaplikasikan 5R bagi menjaga rumah hijau serta mempunyai tanggungjawab sosial ke arah kebaikan sejagat. Kita akan masuk unit yang ke-6, hidup bersatu padu, menjana kesejahteraan. Dalam unit ini, murid belajar tentang contoh amalan hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa. Seterusnya, cara hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa. Yang ketiga, kepentingan amalan hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa. Seterusnya, cabaran hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa. Yang kelima, perasaan apabila hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa. Dan yang terakhir, amalan hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa. Hidup bersatu padu menjana kesejahteraan, kualiti perkhidmatan awam, aspirasi pembangunan negara, bumi hijau, bumi kita, tanggungjawab sosial, tanggungjawab bersama. Untuk topik kali ini, cadangan nilai yang dicadangkan ialah nilai patriotisme, toleransi, hemah tinggi, rasional dan berterima kasih. Apakah peranan anda dalam memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk? Malaysia sebuah negara yang aman dan damai. Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun, Iban, Semai dan lain-lain. Masyarakat Malaysia hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa. Amalan toleransi merupakan kunci perpaduan rakyat negara Malaysia. Justeru, kita perlu bersyukur dengan keamanan dan keharmonian yang sedia ada walaupun wujud perbezaan antara satu sama lain. Amalan hidup bersatu padu menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik. Yang berikut ialah contoh amalan hidup bersatu padu yang meliputi agama, budaya, bangsa dan bahasa yang diamalkan oleh rakyat Malaysia. Yang pertama, agama atau kepercayaan. Sambutan perayaan agama atau kepercayaan. Contoh, sambutan rumah terbuka oleh pelbagai kaum dapat merapatkan hubungan masyarakat Malaysia. Yang kedua, bangsa. Sambutan program kebangsaan. Contoh, penyertaan pelbagai kaum dalam sambutan Hari Kebangsaan dapat memupuk semangat perpaduan rakyat Malaysia. Yang ketiga, budaya. Sambutan program kebudayaan. Contoh, program Citrawarna yang disertai oleh pelbagai kaum dapat mengeratkan perpaduan antara masyarakat. Dan yang terakhir, bahasa. Sambutan program kebahasaan. Contoh, pelbagai aktiviti dalam program Bulan Bahasa Kebangsaan dapat menarik penglibatan pelbagai kaum.
Amalan hidup bersatu padu ini telah menjadikan Malaysia sebuah negara aman dan harmoni. Oleh itu, perpaduan dan persefahaman yang telah dicapai ini perlulah dikekalkan dengan mengamalkan cara hidup seperti berikut. Cara hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa. Yang pertama, menghayati prinsip rukun negara. Yang kedua, menerima, menghormati dan mengurus kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa. Yang ketiga, menjaga sensitiviti pelbagai kaum. Yang keempat, mengenali adat dan budaya kaum lain. Dan yang kelima, melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan pelbagai kaum. Cara hidup bersatu padu amat penting untuk diamalkan oleh masyarakat Malaysia demi perpaduan negara. Selain itu, terdapat juga kepentingan yang lain tentang amalan hidup bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa. Kepentingan amalan bersatu padu dalam kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa. Yang pertama, menarik ramai pelancong ke Malaysia. Pelbagai budaya dan tradisi, pelbagai makanan tradisional dan perayaan serta pelbagai rumah ibadat. Yang kedua, mengukuhkan ekonomi negara. Menarik pelabur asing, mewujudkan peluang pekerjaan serta meningkatkan taraf hidup. Yang ketiga, masyarakat hidup harmoni tanpa konflik. Saling bekerjasama, menghormati dan bertoleransi. Sekolah pelbagai aliran bahasa ibunda dengan kurikulum yang sama serta bahasa Melayu sebagai medium perpaduan kaum. Dan yang terakhir, meningkatkan imej negara. Menjadi teladan kepada negara lain, keunikan perpaduan kaum serta diterima masyarakat antarabangsa. Rakyat Malaysia menghargai perpaduan yang wujud di negara ini. Namun, masih terdapat pelbagai cabaran yang boleh mengancam amalan hidup bersatu padu dalam kalangan masyarakat Malaysia. Antara cabaran tersebut termasuklah seperti yang di bawah. Yang pertama, cabaran globalisasi, ledakan teknologi maklumat, penyebaran berita palsu, isu konflik perpaduan dihebohkan. Yang kedua, cabaran dari aspek agama dan kepercayaan, sensitiviti keagamaan dan kepercayaan serta wujudnya pelampau agama. Yang ketiga, cabaran dari aspek budaya dan adat resam. Kurang memahami budaya lain, terpengaruh dengan budaya luar serta kurang memahami pantang larang kaum lain. Dan yang terakhir dari aspek sosial, pemisahan tempat kediaman, kesukaran menguasai bahasa Melayu dan juga suka bergaul dalam kalangan komuniti sendiri. Kesimpulannya, amalan hidup bersatu padu amat penting bagi masyarakat Malaysia. Rakyat Malaysia perlu bersyukur kerana dapat hidup bahagia dan sejahtera dalam negara yang aman. Nilai toleransi dan rasional dapat menyelesaikan konflik yang wujud, manakala nilai berterima kasih perlu diamalkan kerana perpaduan yang dicapai pada masa ini adalah hasil usaha bersama. Nilai patriotisme dapat mengukuhkan jati diri sebagai rakyat Malaysia dan nilai hemat tinggi dalam kehidupan harian membantu memupuk perpaduan. Pengayaan. Baca dengan teliti situasi yang berikut, kemudian kenal pasti masalah dan berikan cadangan penyelesaian. Situasi 1.
Yokfun menggunakan bahasa ibundanya ketika berbual-bual dengan rakan sebangsanya di sekolah. Hal ini menimbulkan perasaan kurang selesa dalam kalangan rakan yang berlainan kaum. Situasi 2. Mutu memberikan perkhidmatan teksi secara percuma kepada golongan miskin yang ingin ke hospital di kawasan perumahannya tanpa mengira kaum. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir penduduk mengambil kesempatan atas sikap baik mutu itu. Situasi 3. Sipin tidak begitu mesra dengan jiran-jirannya. Persatuan Penduduk Perumahan pula kerap menganjurkan aktiviti kemasyarakatan. Sipin tidak pernah menyertainya dan suka mengasingkan diri. Situasi 4. Ayah Nelson telah mengadakan majlis rumah terbuka bersempena dengan perayaan Krismas. Nelson hanya mengundang rakan-rakan daripada pasukan bola sepak sekolah sahaja. Tindakannya ini menyebabkan rakan sekelas yang lain berasa kecil hati. Bentangkan di dalam kelas bersama-sama dengan rakan-rakan anda dan guru anda. Sehingga bertemu lagi. Terima kasih.